Okay, hi guys. Hari ni aku nak buat unboxing untuk Huawei MatePad 10.0. 10.0 pula, 10.4. Yang ini aku dah beli awal lagi lah sebenarnya. Cuma aku try dulu guna sebelum aku buat review dia. Okay, yang ini adalah 10.4. Dia punya kamera 8MP depan belakang dia launch bulan April 2020 dulu. So set aku ni set wifi. Dia ada dua set. Dia ada yang boleh pakai SIM dengan wifi. So aku ambil wifi lah sebab wifi ni eventually lagi murah. Beza dia dalam 200-300 jugalah antara yang wifi dengan yang LTE punya. So aku punya aku ambil yang model wifi. So kalau korang tengok dalam box yang wifi ni, dia cuma ada tablet dia lah satu, dan dia punya tempat untuk buka slot SIM tu. Mesti pelik kan, wifi kenapa ada benda ni. Yang ini aku tunjuk kemudian nanti kenapa dia bagi benda ni. Okay, selain pada tu, dia dalam ni dia ada dia punya, maaf lah ya pakai sebelah tangan macam gitulah. Dia punya warranty, dia punya manual, ada dia punya charging wire, charging cable. Kalau nampak kat situ, dekat sini dia ada dia punya kepala charger, dan juga satu lagi yang aku pun tak perasan yang benda ni ada sebenarnya. Dia bagi sekali dengan dia punya USB-C jack. Ini untuk kalau nak pakai earphone ke headphone ke apalah. Sebabnya dia punya, kita punya MatePad ni dia pakai type C. Port dia type C. So buka dulu. So kalau korang boleh nampak kat sini aku dah ada aku punya wallpaper sendiri lah. Okay, so kamera untuk 10.4 ni dekat belah tengah dia untuk yang bahagian depan. Untuk bahagian belakang dia macam biasalah, aku rasa semua kamera pun position dia dekat tempat yang sama, dekat bahagian belakang. Belakang 8, depan pun 8. Okay, so far kalau orang tanya pasal Huawei kan, most of dia punya produk ada masalah sikit dengan Google. Tapi tak ada masalah sangat untuk aku rasanya, sebab kebanyakan benda yang aku nak pakai either aku download daripada Battle Search ataupun aku download pada apps gallery Huawei lah. Tapi kalau benda tu memang tak ada, contoh macam YouTube memang tak ada, so YouTube aku cuma pergi pada web browser dan aku postkan ke, aku pinkan pada aku punya screen supaya aku ada YouTube lah. Kiranya setiap kali kalau aku pergi YouTube, aku akan sebenarnya melayari website, bukannya aku ikut web. Okay, ada a few juga yang aku buat macam tu, macam YouTube. Macam Google aku kena pakai juga Google Meet untuk kelas apa semua. So yang mana yang tak boleh pakai tu, kena use website lah. Antara feature yang aku rasa menarik pada Huawei, ada antaranya lah yang aku discover. Korang nampak video ni? Okay, kita go online sekejap. Korang boleh nampak aku tak ada mendaftar pada mana-mana, tapi aku boleh tonton video. Yang ini memang dia consider as macam part of dia punya featured. Dia ada movies, even dia ada Malaysian movies. See, watch Malay movies. So korang boleh tengok-tengok juga dekat sini. Tak adalah kata semua, tapi kebanyakan dia filem Cina lah ataupun drama China lah. Itu je lah kekurangan dia. Tapi most of them kalau korang minat untuk pakai pun boleh juga. Orang kata
full utilize. Dan yang paling aku suka antara satunya yang memang aku rasa macam menyenangkan kerja aku adalah aku boleh buat dual mode. Contoh macam setengah orang ada cakap tak boleh nak buat full macam desktop mode. Tapi aku boleh. Aku dapat desktop mode. See? Facebook aku penuh. Bukanlah dia kata macam kalau aku tegakkan begini je. Okay, tegak. Sorry, tertegak kan. Kalau tegakkan pun sama. Kalau baringkan dia pun sama. So, kat sini antara salah satunya lah yang menarik lah supaya tak adalah kita limited pemandangan kita. Dan satunya lagi adalah korang nampak yang atas ni yang lembang kecil ni? Okay. Buka satu dulu. Dan yang kedua aku buka ini. Boleh buat split screen. Maksudnya boleh buka dua-dua sekali. So, tak rugi kan? Untuk yang nak buat kerja boleh lah. Tapi tak semua benda boleh buat split screen tau. Korang kena tengok bahagian yang ada ni, lambang ni, means dia boleh buat split screen. Ada setengah apps, ada setengah tu tak ada lambang ni. So dia macam tak boleh buka. Tapi korang boleh buka satu lagi screen on top of it. Faham kan maksud aku macam mana? Harap-harap faham lah. Tapi yang paling aku suka kalau aku buka Netflix, dia full screen. Selain daripada dia full screen, emergency surgery, so she asked me to talk you through the procedure. Is she going to be long? Well, I'm hoping she's done before your heart blows, but... Dia punya bunyi pun sedap juga sebab stop dululah, kang layan cerita pula. Sebab dia ada 4 speaker. 1 2 3 4. So bunyi dia akan keluar daripada dua-dua side, kiri kanan, atas bawah, yang menjadikan dia lebih menarik. Bunyi dia tak ada bergegar ke, bergetar ke, bergema ke, whatsoever. Memang very nice. Kalau korang suka dengan muzik pun, see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, ini baru aku pasang minimum tau. Kalau aku pasang maksimum pun dia tak akan jadi menggeletar ke, shaky ke apa ke, pecah suara ke, tak. Kalau nak try, we can try 1. Okay kan volume dia. Kalau korang tak berapa pasti dengan dia punya size, tak boleh nak agak size dia, aku letak atas keping F4. So you guys can see, daripada F4 ni dah lebihan sikit. Lebihan sikit means F4 lebih besar lah sebenarnya memang pun. Okay. Macam ni lah size dia kalau kita nak letak atas satu F4. Tapi dia very, untuk akulah, sangat-sangat ni, sebabnya aku boleh pegangan tangan je.
Tapi of course lah aku tak pegang tangan je, aku pakai casing je supaya sebab aku pun takut dia jatuh ke terpam ke apa ke. Kan tak pasal-pasal, sedih aku. Untuk dia punya external, kalau korang rasa yang sedia ada punya memory tak berapa nak cukup, ni bahagian eksternal dia. Korang boleh buka, masukkan SIM ataupun memory card untuk support eksternal pula. Okay, so far macam yang aku punya ni cumalah 64GB. Tapi so far okay lah sebab aku banyak buat kerja online lah instead of having it dalam tabs. So, by the end of the day, kalau korang tanya berbaloi ke tak berbaloi untuk beli satu MatePad yang tak ada Google, aku boleh cakap aku rasa berbaloi. Sebab so far aku boleh buat macam-macam kerja aku dalam ni. Aku boleh buat editing dalam ni, aku boleh buat aku punya kerja sekolah dalam ni, aku boleh online, aku boleh lagi be aktif dalam aku punya sosmed menggunakan ini selain daripada phone. Dan tu je lah. Memang worth it untuk belilah dengan harga dia very reasonable. Very reasonable dan tersilent ke tadi. Very reasonable dan juga berbaloi. Aku akan cakap this is not a waste to buy. Kalau memerlukan, memang benda ni tak jadi satu orang kata pembaziran. Sebabnya kalau macam nak beli iPad ke apa benda ke, aku rasa aku belum mampu lagi. So setakat ini kemampuan aku dan ianya sangat-sangat memuaskan. So kalau korang yang mencari MatePad yang murah tapi yang juga macam berbaloi, aku akan sarankan untuk MatePad 10.4. So itu sahaja. Bye.